teringat Raudah tu, tuan-tuan. Ada surau yang sombong. Kami buat surau bukan untuk orang luar. Kami buat surau untuk orang dalam. Biar tak ada orang pun tak apa, janji orang dalam mai. Masya Allah. Tuan-tuan, dia hanya fikir orang dalam. Dia tak tahu sebenarnya orang luar yang datang bawa doa, bawa barakah. Di antara doa yang mustajab ialah doa orang musafir. Musafir itu apa? Keluar daripada rumah, keluar daripada bendul. Itu musafir. Tuan-tuan duduk di mana? Duduk Taman Melati tu. Leha KL Food tu, duduk tu. Rumah pangsa belakang. Itu nak mari ke sini, nama dia musafir. Doa orang musafir ni doa mustajab. Ada yang datang daripada Kepung. Ni sahabat kita ni, Kepung, puncak niaga Kepung. Punya Johor nak main. Berapa ratus traffic light nak main tuan-tuan? Tu saya kira batu dulu. Kira berapa ratus traffic light dulu. Masya Allah. Doa dia mustajab. Ustaz Zuhair doa, ya Allah berkatilah taman kami, berkatilah surau kami. Doa Ustaz Zuhair itu mungkin tak mustajab sebab dia orang sini. Tetapi orang-orang yang duduk, yang datang jauh-jauh ini, yang mustajab doa dia. Tiba-tiba kita, bila kita bercempera, bila kita bergaduh, bila kita tak sepakat, barakah ini akan hilang. Bila barakah ini hilang, tuan-tuan, kita bimbang. Penyakit akan sampai. Penyamun akan sampai. Penyangok akan sampai. Penagih akan sampai. Pengedar akan sampai. Perompak akan sampai. Pencabul pun akan sampai. Saya mengajar satu tempat, satu makcik duduk rumah dia seorang-seorang, kena rompak. Umur 70 tahun, kena rompak. Akhirnya ustaz, kita tukarlah ustaz buat kuliah sebelah siang ustaz. Kenapa belah malam kami takut kena rompak ustaz? Siang tak rompak ke? Siang nampak, kata dia. Subhanallah, kena rompak. Tua-tua lah. Kesian. Jadi dia mempengaruhi perempuan-perempuan lain. Kami tak nak datanglah mengaji ustaz, takut kena rompak. Kena cabul, kena rabah semua ada. Itu yang saya kata dulu, yang di Kedah. Yang kena rogol bila pergi motong getah. 60-an umur dia, kena rogol. Masuk hospital, makcik umur 60 lebih. Dia peduli apa? Baju busuk, baju getah sekerak, dia peduli apa? Janji boleh. Kena rogol orang tua tu, masuk hospital. Wartawan tanya dia, makcik tak melawan ke? Mula-mula melawan juga. Lama-lama biarlah, kata dia. Lawan tak guna, lama-lama biarlah, kata ni. Biar. Biar kena lah. Jadi kita tidak mahu benda itu. Jadi kalau tuan-tuan nak datangkan barakah pada taman tuan-tuan ini, inilah satu cara dia. Ilmu. Ni ilmu ni, majlis ilmu. Adanya orang alim yang mengajar dan adanya orang yang datang belajar. Malaikat rahmat turun pada taman tuan-tuan. Masya Allah. Tapi saya katakan tadi, kena pilih orang yang betul-betul yang duduk di atas kerusi ini. Yang ni kita kena lihat. Bila dia mengajar betul cuma 5 minit. Selepas 5 minit dia mula kona, kita pun tak tenang. Lama-lama seorang angkat punggung, balik. Akhirnya rugi. Sebab tu saya mengajar ni tuan-tuan. Saya mengajar gitu je. Mengajar biar agama je. Biar orang faham agama. Biar orang cinta pada agama. Lama-lama orang sayang. Orang sanggup datang. Budak-budak kecil datang. Saya rasa terharu budak-budak datang. Anak-anak kecil. Umur 5 tahun, 6 tahun, bapak bawa anak. Anak bawa bapak. Anak kata pada bapak, jomlah malam ni Ustaz Kazim, jomlah. Anak-anak hari ni mengenali Ustaz Kazim melalui CD, melalui YouTube, Facebook. Saya seronok tuan-tuan. Saya pergi mana pun. Datang ke Kuala Lumpur ni semua orang kenal. Alhamdulillah. Saya buang kepiah supaya orang tak kenal. Assalamualaikum Ustaz. Nampak muda pula. Astagfirullahaladzim. Pakai balik kepiah. Ayo Ustaz, tak pakai serban hari ni Ustaz. Pakai serban pula. Ustaz balik kuliah. Mana Ustaz? Buka serban, kenal. Buka kepiah, kenal. Buka apa pun kenal. Kita ni usaha tak nak orang kenal. Kenal juga. Alhamdulillah. Yang kenal tu makrah. Kalau cakap pakcik kita kenal, biasa bro. Dia dengan jubah, dengan kepiah. Tapi rockers.
Macam tadi saya makan di satu restoran, rockers. Tu dia kotak rokok 2 kat depan. Baju gulung macam ni. Saya tengah duk ambil kuih, ni Ustaz Kazim ya? Ya, saya Ustaz Kazim. Allah, saya peminat setia Ustaz. Rockers. Masya Allah. Yang inilah yang kita nak buat. Nak tarik orang, bukan nak halau orang. Sebab tu saya minta pada tuan-tuan, jika ada masalah sesama kita di surau ini, Allah Ta'ala sebut wa amruhum syura bainahum, dan urusan kamu hendaklah dimesyuaratkan sesama kamu. Bincang elok-elok. Yang mana ada salah, minta maaf, perbetulkan kesalahan. Kalau dia salah, kita tegur dengan cara hikmah, perbetulkan baik-baik. Kita sayang jemaah, kita sayang surau, kita sayang orang yang nak belajar, kita sayang pada program-program agama ini. Dengan sebab pertelingkahan berlaku, muka-muka ini akan hilang seorang demi seorang. Bila pertelingkahan berlaku, pengajian akan kurang seorang demi seorang. Baru ni saya sembahyang kuliah subuh satu tempat, kemarin hari Ahad semalam. Saya lalu dekat satu tempat yang pernah saya mengajar, hanya ada 3 orang sembahyang subuh. 3 selipar je tuan-tuan. Sedih benar tuan-tuan. Tak tahu tu selipar orang tinggal apa. Jadi kita tidak mahu sesuatu tempat yang begitu hebat dengan keberkatannya hilang dengan sebab sedikit perkara yang mengguris jiwa, perasaan dan kata-kata. Baik, Nabi Allah Ta'ala berkata, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Artinya, hanya saja yang takut akan ulama daripada segala hamba-hambanya itu ialah ulama yang tahu mereka itu akan kekuasaan dan kekuatan Allah. Apa makna alim? Orang Melayu faham alim lain, lebih lain, warak lain. Ada satu orang Kedah, kematian suami. Dia punya hajat nak tengok muka saya tu, dia bawa 2 kereta, dia ajak anak cucu dia mai, jom mak nak tengok Ustaz Kazim, nak tengok sekolah dia. Kebetulan hari tu saya pergi hospital. Dia telefon kami, mai jom Ustaz, tak ada Ustaz kat mana ni? Saya tengah ada rawatan ni, sabar Ustaz pakcik. Pakcik duduk dia diam dulu. Pukul 5 saya sampai. Bila saya sampai, ya Allah, seronoklah tengok Ustaz Kazim live in concert. Jadi dia kata, ni Ustaz ni arwah makcik mati, dia tinggal pusaka, jadi bahagi-bahagi semua ni kami nak pulang balik, nak wakaf kat sekolah Ustaz taklah banyak, 500. Alhamdulillah. Wakaf atas nama dia lah. Nama dia apa makcik? Abdul Rahman Lebai Mat. Tapi Mat tu haji, dia pun panggil Lebai Ustaz. Nah, Abdul Rahman bin Lebai Mat kata dia. Sebenarnya Mat tu dah pergi haji dah, patutnya Abdul Rahman bin Haji Mat, dia pun panggil Lebai. Yalah makcik lebay ke apa ke, kira okey lah tu. Orang kampung haji lain, lebay lain. Haji selalunya tok imam, lebay selalunya hak tok bilal. Dia biasa gitulah. Tok lebay ni hak kaki masjid, tu nama dia tok lebay. Kalau dia haji pun orang panggil dia tok lebay. Pasal apa? Pasal dia tukang baca doa. Pasal apa? Pasal dia ni sakit demam kenduri kenara, dialah kedah harapan, nama dia tok lebay. Itu orang kita faham. Yang kedua, orang kita faham warak tu apa? Warak ni berjalan tunduk ke bawah. Oi, dia tu warak Ustaz. Oh, kira kita duduk nyembang dengan dia kan tengok muka kita duduk tunduk gitu. Oi, warak. Hari tu dia belaga tiang Ustaz. Duduk berjalan tunduk belaga tiang tu. Tu bukan warak. Warak ni tengok ke depan, tiang kona, lubang lompat. Lah, kalau ada tangga lompat ke apa-apa, itu baru nama dia warak. Warak bukan naik motor tunduk depan tu, budak langgar budak pula. Warak maknanya ialah mengelak diri daripada melakukan maksiat. Itu maknanya warak. Mencegah diri daripada melakukan maksiat. Itu warak. Alim. Apa makna alim? Oh, dia tu alim 20 tahun kat Mekah. Dia lupa unta sampai mati di Mekah. Lagi alim entah. Orang Melayu faham alim ni banyak ilmu. Tidak. Alim ialah orang yang ada ilmu dan mengamalkan ilmu. Namanya ialah alim.
Dia ada ilmu dan dia mengamalkan ilmu, itulah alim. Kalau dia ada ilmu, dia tidak mengamalkan ilmunya, itu bukan alim. Walaupun serban dia sebesar bakui sekalipun. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini, yang takut kepada Allah ialah ulama. Apa makna ulama? Orang yang ada ilmu dan mengamalkan ilmu dia. Insya Allah dia takut. Walaupun dia tak buat, dia berada di situ pun dia takut. Dia tak buat. Dia tak minum arak. Tetapi dia berada di majlis yang orang minum arak, dia tak mau duduk. Kenapa ustaz balik? Tu nampak puak-puak kafir tu minum arak atas meja. Biasa ustaz, tu minuman depa. Kita makan kok. Kita minum kok, Pepsi, pek besi pun ada. Saya kata, arak ni Allah larang. Arak ni Allah benci. Arak ni Nabi benci. Bila kita duduk bersama dengan orang yang minum arak, maknanya kita reda dengan perbuatan mereka. Saya minta maaf, saya balik dulu. Inilah ulama. Ulama bukannya duduk dengan orang kafir yang tidak Islam, yang minum arak dan kata, itu hak mereka nak minum, biarlah. Saya main nak ceramah kat mereka nak minum, mereka punya baik saya lah. Ini bukan ulama. Ulama dia tegas. Walaupun mereka kafir, walaupun mereka boleh minum arak, tetapi disebabkan arak tu Allah murka. Dan saya pula berada di tengah-tengah kemurkaan Allah. Saya tidak mau, saya balik. Kalau ini stand seorang ulama, itu nama dia ulama. Tetapi kalau stand dia berubah, hanya beberapa kepentingan yang dia nak dapatkan daripada orang kafir. Arak depan mata pun dia buat tak nampak je. Itu nama dia bukan ulama yang sebenar. Ni yang kata innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sampai tahap macam itu. Sebab tu tuan-tuan, bila saya ni sekarang ni, alhamdulillah. Bukan saya nak jack diri pula. Saya minta maaf, saya bukan nak bangga diri pula. Alhamdulillah sekarang ni yang jemput-jemput Datuk Seri, Datuk semua duduk jemput. Tan Sri jemput ceramah. Mereka tak buat ceramah di masjid. Mereka buat ceramah untuk anak beranak di rumah. Alhamdulillah. Rupanya mereka pun minat CD kita ni, ceramah ni. Mereka nak mari masjid, segan. Tak apalah, kita pergi rumah mereka dulu. Sambil-sambil kita gamit mereka supaya datang ke masjid. Ada 2-3 datuk yang saya pergi ceramah di rumah mereka. Saya tengok yang pakai rantai, pakai gelang. Biasalah orang sekarang. Tak raga lah tak pakai rantai gelang. Bila sampai waktu makan, mereka makan dengan saya. Saya bisik, Datuk, laki-laki haram pakai rantai. Dia tutup dengan baju dia. Tak ada apa, ni bukan emas. Benang haram, Datuk. Bukan kata emas saja haram pakai. Laki-laki pakai rantai benang hitam tu pun haram. Saya peduli apa? Bukan saya minta duit dengan dia. Bukan saya jemput dia main rumah. Dia jemput saya. Kalau dia tak nak panggil saya ceramah lepas ni pun tak apalah. Lepas tanggungjawab saya. Haram, Datuk. Sampai satu datuk tu belah. Tinggal saya dengan driver dia. Tak apa. Belah apa? Aku nak makan. Pasal apa? Pasal saya tegur dia pakai rantai mah. Haram. Kalau kita nak ambil agama betul-betul. Tapi saya tak tegur depan orang ramai. Ni rumah dia. Saya bisik dengan dia. Kalau boleh buanglah. Haram. Kalau boleh buanglah. Haram. Dosa. Saya bukan ada niat apa. Tak ada niat pun haram. Ada yang rendah diri dia buka. Ada yang rendah diri dia buka. Ada yang rendah diri dia buka. Alhamdulillah, saya baca khutbah di satu masjid di belah-belah Selangor. Satu masjid, saya duduk di atas mimbar, saya nampak orang yang pakai, laki-laki yang pakai tocang. Saya nampak. Saya kata, tuan-tuan, Nabi melarang orang laki-laki bertocang dalam sembahyang. Makruh. Dan bila laki-laki bertocang dalam sembahyang, syaitan akan duduk bertenggek di atas kepalanya, di atas tocangnya. Malah ada sahabat Nabi yang melihat orang pakai tocang, dibukanya tocang itu ketika laki-laki tadi sedang sembahyang. Saya minta pada tuan-tuan, abang-abang, saudara-saudara yang berada di bawah mimbar saya ini, kalau bertocang, tolonglah buka sekarang. Saya lihat 2-3 orang yang buka tocang. Buat apa kita takut dengan dia? Kalau benda itu benda yang benar. Tapi hikmah.
Dia sendiri buka dan dia tak marah pada kita. Tapi kalau kita tidak ada hikmah, yang bodoh pergi buat tocang ni pasal apa? Bodoh piang, dia tunjuk penumbuk, oh tuan-tuan. Salah kita. Orang tidak mau ikut kita sebab cara kita bercakap tak betul. Cara kita, intonasi kita tak betul. Kalau kita intonasi yang baik, kalau kita bercakap yang baik, dia sukarela cakap. Dan dia sukarela buka. Kita tak larang dia rambut panjang. Biarlah dia rambut panjang sampai ke bahu. Silakan. Bukannya haram. Tetapi dalam solat tidak boleh ditocangkan. Kerana setan duduk di situ. Demi nak selamatkan dia daripada diganggu oleh syaitan, kita tegur elok-elok. Dan 2-3 orang sukarela buka tocang dia. Dia marah tak? Dia tak marah. Habis semayang dia jumpa kat pintu pagar. Terima kasih Ustaz, saya pun tak tahu. Ingatkan boleh bertocang. Terima kasih Ustaz, Alhamdulillah. Cara kita itu. Sebab itu tuan-tuan, ulama-ulama yang takut kepada Allah Ta'ala ini apa? Ialah ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Kalau ilmunya sekadar diamalkan untuk berceramah, tidak diamalkan dalam kehidupan dia, dia belum lagi dikategorikan sebagai ulama. Kita belajar bahawa haram mengumpat. Tetapi dalam ceramah ulama lah yang paling banyak mengumpat. Dia belum ulama. Ulama adalah ulama. Mulut jaga, mata jaga, tangan jaga, kaki jaga. Dia ulama. Di mana-mana pun kedudukan dia adalah ulama. Jadi berhati-hati. Ya, berhati-hati tuan-tuan. Ya, sebab kadang-kadang kita ni bimbang. Bila berlaku satu-satu benda, godaan, cubaan dan sebagainya, status ulama tadi hilang. Maka siapa yang lebih tahu, maka dialah yang lebih takut akan Allah Ta'ala. Semakin tinggi ilmunya, semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada satu ustaz, dia ni bela burung. Dia bela burung. Ustaz kalau dia bela burung, dia tak ajar dia ajar burung tu sampai boleh mengucap La ilaha illallah. Burung boleh mengucap La ilaha illallah, kata burung tu. Dia pergi ceramah, kucing doim lama kat burung ni, berteliong. Kucing ni terekam burung ulama tadi ni. Balik ulama bersepai bulu burung, menangis dia. Bukan burung tu menangis, mati menangis. Siapa? Ulama tu menangis. Mengajar duduk menangis. Anak-anak murid kata burung dia mati. Kena makan dek kucing. Sampai terjejah ilmu dia, terjejah mengajar dia. Jadi anak murid ni pakat pergi cari burung, ganti balik. Dia kata, nah ustaz, duk teriak, menangis, sedih, kami tengok ni burung baru, simpanlah. Kata ustaz ni, saya menangis, bukan burung tu mati. Saya menangis, saya ajar burung tu sampai boleh mengucap. Dan bila burung tu kena makan dengan kucing, burung tu boleh mengucap lah. Itu yang saya fikir. Saya ni pun mengucap. Saya takut bila saya mati besok, bolehkah saya mengucap? Burung tadi saya ajar dia mengucap. Masa dia mati tu mengucap tak? Walaupun dia tak perlu mengucap, tapi dia boleh tak mengucap? Sedangkan dia memang dilatih tiap-tiap hari supaya mengucap. Saya ni pun mengucap tiap-tiap hari. Yang menjadi ketakutan pada saya selepas burung tu mati ialah, saya ni boleh mengucap atau tidak? Sebab tu saya fikir sedih. Bukan saya fikir burung tu mati. Saya takut saya tak boleh mengucap ketika kematian saya. Masya Allah tuan-tuan, pemikiran dia. Saya pernah jumpa dengan satu ustaz. Dia panggil 2 kali saya mengajar di surau dia. Satu ulama besar. Saya ni ulama apa? Saya muallim, cikgu je. Cikgu tadika saya ni. Ulama ni profesor universiti. Dia kata entah ceramah di sekolah anak kan. Sekolah dia masa itu tidak ada ceiling. Hanya kayu walang je dengan atap. Dia nak kumpulkan dana, nak buat ceiling. Jadi dia jemput saya untuk buat dana. 2 kali saya jemput. Alhamdulillah siap siling dia. Dengan bilik air, dengan tandas, semua siap. Tak lama lepas tu orang telefon saya, meninggal hamba Allah ni. Tuan-tuan tahu sebelum dia meninggal dia buat apa?
Dia bawa anak-anak dia. Dia kata kalau pak mati, ni pak, kubur bapak. Dia panggil semua anak-anak dia. Lepas tu besok petang pula dia pergi korek kubur. Penggali kubur tanya, ustaz buat apa ni? Pasal nak mati dah, dia buat siap-siap kubur. Kalau aku mati, hang tanam aku. Besok mati sungguh hamba Allah ni. Sampai tahap macam itu, tuan-tuan. Allah Ta'ala jaga dia sampai boleh panggil semua anak, boleh cerita kubur dan mana, boleh pergi ambil cangkul, boleh korek kubur. Bila penggali kubur, nasib bila hang tanya, ni siapa ni? Inilah tempat aku mati ni. Kamu tanam di sini. Masya Allah. Hai, kita rumah depan kubur pun jual rumah. Masa kita beli rumah tu tak ada kubur. Duk 4 tahun orang tanam kubur mayat situ pula dah. Maki tu. Celaka tu. Habis view aku. View kata dia. Dia marah orang buat kubur depan rumah dia. Patut cantik. Alhamdulillah. Tiap hari aku boleh tengok kubur. Mudah-mudahan memberi insaf pada aku. Kondominium mana gaya lu yang bantah sebab saya orang kubur buat dekat kondominium. Marah kondom tu. Pasal buat kubur dekat kondominium. Padahal itulah tempat yang dia nak pergi. Ya Allah, tuan-tuan, takut ke kubur pasal apa? Ulama, orang yang baik, orang yang ada ilmu, dia rindu pada kubur. Itulah tempat aku nak tidur. Bukan rumah ni tidur sekejap. Tidur kejut, tidur bangun. Dalam kubur tidur tak bangun-bangun. Dalam rumah kita ni tuan-tuan banyak masalah. Kena bayar api lah, indah water lah, air cantik lah, apalah. Kena bayar astro lah, apalah. Duduk dalam kubur tak bayar apa. Baik kita buat persiapan untuk kubur. Maka nak membuat persiapan untuk kematian ini, maka hendaklah kita ada ilmu pengetahuan. Kerana dengan ilmu pengetahuan inilah yang membetulkan semayang kita. Kalau tidak, tak betul semayang tuan-tuan. Semalam ada orang hantar mesej kat saya, ustaz, saya baru kahwin. Saya sentuh isteri saya, batal tak batal ustaz? Baru kahwin. Dia tanya, dia pegang isteri dia, batal tak batal yang semayang? Saya kata batal lah, peganglah batal. Tapi kawan saya kata tak batal, biarlah dia kata tak batal, hang batal. Sudah. Kita ambil mazhab Syafi'i kata batal. Sudahlah. Kita dah bawa pening kepala. Pasal apa? Batal-batal. Kalau tak batal pun, pergi ambil wuduk, dapat 10 kebajikan. Apa yang malas? Dia kata malas tak batal. Saya pegang ni, mazhab ni kata tak batal. Terpulang tak? Hantar juga. Tapi kalau tak batal, tapi mazhab Syafi'i kata batal, kamu pergi ulang ambil wuduk, dapat sekali lagi. Apa masalah kita dengan wuduk ni? Tak jadi masalah apa dengan wuduk. Pergilah tuan-tuan. Kita di Malaysia ni bersyukur. Saya bersyukur tadi masuk dalam tandas tu. Air paip ada. Nak buang air ada, nak buang apa, air semua ada. Cuba tuan-tuan pergi luar negara. Pergi China sudah lah. Tandas ada. Tandas ada. Pam untuk air dalam tandas ada. Paip tak ada pula. Nak basuh lagu mana? Sebab tu tuan-tuan yang mana nak pergi Hong Kong, pastikan bawa botol mineral. Isi air masuk dalam tandas. Mereka tak ada paip. Jenuh tuan-tuan. Mereka cuma ada paip untuk pam. Untuk basuh tak ada. Tisu ada. Kalau tuan-tuan buang air besar, nak lap dengan tisu sila. Itu masalah di Hong Kong. Ini penting ni air. Bawa botol kosong, buka dalam paip, masuk dalam tandas. Satu makcik saya tanya, makcik tak semayang makcik? Tak semayang, balik hotel semayang. Kenapa tak semayang? Kencing tak masuk. Air tak ada, tahu hara dia. Itu masalah di Hong Kong, China pula. Kena bawa botol mentang-mentang. Lemah perut tuan-tuan ni. Susah hati kita. Yang di Arab pula, air ada, paip pun ada. Jamban kotor pula, penuh melimpah ruah tai tu. Kita nak kencing pun susah hati. Saya kata dah minggu lepas, tuan-tuan kalau pergi negara Arab, makan dulu baru pergi jamban. Jangan pergi tandas dulu baru makan, kompong tak lalu. Selambak-lambaknya tai, ya Allah, letih, lalat berkerumun.
Bila kita pergi tandas dulu, baru pergi makan nasi, orang hidang nasi, lalat mai. Lalat tu datang. Masya Allah. Teringat lalat ni dalam tandas hari ni. Di Malaysia ni pula tandas bersih, air bersih, semua ada. Selak pintu pula tak ada. Jadi saya nasihatkan tuan-tuan bawa pen supaya tuan-tuan senang solat. Insya-Allah. Saya pergi ceramah di Kemunting, jangan kata selak, pintu pun tak ada. Dia letak pintu tu sandar kat dinding. Menung dia tengok. Macam mana nak pakai ni? Ambil pintu tu, tutup. Sendal dengan timah. Baru boleh pakai. Dalam hati duk doa, ya Allah janganlah siapa tolak ya Allah. Sebab tu kebanyakan kita ni sakit jantung. Hati tak tenang masa buang air. Takut-takut je tuan-tuan. Baik, yang terakhir. Dan banyak lagi ayat Quran yang menjadi dalil atas kelebihan ilmu. Dan hadis pun beberapa banyak seperti yang tersebut di dalam kitab Ihya dan lain-lainnya. Satu lagi sabda Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Yang bermaksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama itu ialah orang yang mempusakai nabi. Apa makna al-ulama warasatul anbiya? Ulama itu ialah pewaris para nabi. Apa makna pewaris para nabi? Kuliah bulan depan insya-Allah. Panjang lebar tentang maksud ulama pewaris para nabi. Tuan-tuan, kesimpulan kuliah kita pada malam ini, marilah kita menghormati ulama, marilah kita menghormati ilmu. Kalau tuan-tuan tidak mahu menjadi ulama atau tak boleh jadi ulama, tak apa. Tuan-tuan jadilah orang yang belajar dengan ulama. Dan nak belajar dengan ulama, nak menuntut ilmu dengan ulama, dia ada disiplin. Saya katakan tadi, disiplin yang pertama, ulama mengajar pada orang yang nak belajar. Nombor dua, disiplinnya ialah mesti menghormati tok guru. Tok guru tu muda ke, imam tuan-tuan muda ke, siapa ke, dia imam kita, dia ulama kita, dia tok guru kita, hormat dia. Cuba tuan-tuan tengok tok Sami Hindu tu. Cukup orang hormat dia. Walaupun agama mereka tu tak diredai oleh Allah, tak disah di sisi Tuhan, tapi mereka punya hormat Tok Sami mereka. Nampak punya hormat. Apa dia cakap ikut. Nak menikah, tanya Tok Sami. Nak buat rumah, tanya Tok Sami. Nak beli kereta pun, minta Tok Sami renjih. Semua benda refer pada Tok Sami mereka. Tok Sami pun tak ada pakai baju. Tak sempat-sempat pakai baju. Hikmat terlalu diperlukan. Nah, yang mana faham-faham, tak faham sudah. Jadi kalau kita, Allah mengiktiraf ulama, kenapa kita tidak mengiktiraf ulama? Yang ketiga, ambil Imam Ghazali. Bukan, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, dia belajar dengan Imam Maliki. Punya hormat kepada Imam Maliki. Kakinya tidak dilunjurkan kepada rumah Imam Maliki bila dia tidur malam. Bila tidur malam, tak lunjur kakinya ke arah rumah Imam Malik. Punya nak barakah. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Imam Malik dia pegang tuan-tuan. Kasut. Kita hari ni kasut ustaz kita balun. Lawa kasut ni. Dia balun kasut ustaz. Ada sahabat saya di Pulau Pinang. Ustaz ni pakai kereta buruk. Jenis kereta buruk ni tuan-tuan. Kunci pun tak. Biasa kereta buruk. Siapa nak curi? Kereta lama yang ni. Bila nak masuk kunci, tak boleh. Tak boleh nak masuk kunci, nak start. Rupa-rupanya mereka bubuh batang es krim dalam dia punya starter tu. Bubuh batang es krim, mereka bagi patah. Perak, mereka tinggal kat dalam tu. Gamuk buat pada satu ustaz macam itu. Masya Allah. Orang macam inilah tuan-tuan yang tidak dapat keberkatan. Kita belajar di sini untuk dapat barakah. Apa makna barakah? Anak-anak jadi baik. Dengan sebab kita menghormati majlis ilmu, menghormati ulama, Allah turunkan barakah. Rumah tangga baik. Anak-anak jadi baik. Murah rezeki. Kesihatan jadi baik. Saya kata banyak kali dah pada tuan-tuan. Di Masjid As-Sabirin saya kata, saya ni bukan sihat. Saya sakit. Tapi bila saya mengajar, ada tuan-tuan nampak saya macam sakit. Saya akan sakit bila habis saya mengajar.
Waktu saya mengajar, tak ada siapa tahu saya sakit. Dan saya pun tak rasa sakit. Saya tak tahu sebab apa. Doktor kata, you kena masuk ward. Saya kata, tunggu 3 hari. Bagi saya excuse. Saya nak pergi Kuala Lumpur. Sebab saya ada rakaman CD. Lepas tu, you nak operate apa pun, hang buatlah doktor. Nama doktor tu Mahendran Mano. Saya kata, buat. You tak sakit ke? Saya kata, bila saya ceramah 2 jam sekalipun, 4 jam sekalipun, memang tak rasa sakit. Tapi bila saya bangun berjalan saja, sakit. Duduk dalam kereta berjam-jam sakit. Tapi bila ceramah, tak sakit. Ni nama dia barakah, tuan-tuan. Berada dalam majlis ilmu. Tuan-tuan yang mana sakit, yang mana sakit hati, patut-patut lagi kena datang mengaji. Sahabat saya, hafiz Quran di Pakistan. Ustaz Zuhair ni hafiz Quran di Pakistan. Bukan hafiz Quran di kampung kita ni, di Pakistan. Tuan-tuan tahu tak di Pakistan tu apa makna? Apa makna hafiz Quran di Pakistan? Adik-adik kita ni hafiz Quran di sini baik-baik, kalau kena penyepak ni repot kat pak sebab ustaz pula. Itu tahfiz di Malaysia. Tahfiz di Pakistan tak dapat penampar. Tak goyang badan pun penampar. Dia bukan boleh hafal Quran. Wa basyiril ladina amanu. Memang tak dapat. Dia kena goyang. Wa basyiril. Cuba tu tuan-tuan pergi tengok budak hafal Quran. InsyaAllah goyang. Wa basyiril ladina amanu wa amilus. Sebab tu badan budak-budak tapi lembut. Memang dia kena goyang. Kadang-kadang goyang itu. Wa basyiril ladina. Kita pelik. Apa dema ni? Nak dapat masuk, cepat masuk, kena buat. Dia kalau tuan-tuan babasyiril ladzina amanu, dia tengok perempuan lalu kompom tuan-tuan. Dia kena tumpu konsentrate macam ini. Di Pakistan kalau tak goyang dia penampar. Itu satu. Punya hebat tuan-tuan. Nombor 2, kalau salah penampar. Kalau sahabat saya ni dia ingat tak pernah dia lupa. Dia tasmik dapat, dia baca dapat, tak pernah kena tampar. Pasal dia dapat. Harilah dia nak habis penutup, dia nak khatam, tok guru dia suruh kalis belakang, pom bagi tam belakang menggeliat. Dia tanya tok guru dia, pasal apa tanpa? Barakallah, kata dia ambil barakallah. Ambil barakallah je tuan-tuan. Itu yang kata belajar ni, ya Allah. Tiba-tiba tuan-tuan, kita hari ni ringan-ringan je nak dapat keberkatan pada guru, kita hentam guru kita tibai pula. Tak dapat tuan-tuan. Nak dapat ilmu ni kena sungguh-sungguh betul-betul. Kena betul-betul tarbiyah, kena betul-betul sabar, rendah diri. Tapi zaman sekarang zaman orang tak hormat pada guru. Orang tak kisah. Dulu-dulu kalau ustaz cakap yang itu, yang itulah. Hari ni banyak yang berani bercakap. Mungkin keberkatan sudah pun hilang. Jadi saya suka tuan-tuan surah tuan-tuan ni barakah. Saya mengajar daripada pukul 7.39 sampailah pukul 9 malam ni barakah. Ada tuan-tuan rasa panas? Itu menunjukkan barakah, aircon. Barakah tuan-tuan. Itulah barakah. Sebab setengah tempat pasang aircon pun tak sejuk. Kekalkan barakah ini. Kekalkan. Dengan perpaduan, dengan kasih sayang, hormat menghormati. Saya pernah pergi satu forum, aircon dekat 30, panas, berklik-klik keluar peluh. Aircon pasang, pasal apa? Mungkin tidak ada barakah. Dan saya kata dah dulu, masjid yang paling barakah yang saya pergi, kipas tak perlu, aircon pun tak perlu. Mengajarlah macam mana pun sentiasa sejuk. Saya minta tuan-tuan pergilah melawat masjid ini, diberincang, ya, penuh dengan keberkatan. Diberincang Cameron Highland. Memang sejuk sungguh. Inilah tempat yang barakah, ya.